Okey, jumpa lagi. Okey, dah solat Zuhur belum? Okey, dah siap. Okey, tadi lupa cik sebelum kita mula balik ingat di antara waktu azan dengan iqamat, waktu yang mustajab doa. So doalah banyak-banyak doa untuk kebaikan dunia dan tambah-tambah lagi lah doa untuk kebaikan akhirat. Okey, kita sambung. Okey, dah semua dah ready. Kita sambung balik. Tadi kita stop dekat mana tadi? Dekat sini kan kita stop kan? Okey. Okey, ini adalah keratan memanjang bagi testis. Okey, tadi cikgu dah cerita mula sikit tapi cikgu start balik lah Okey, kalau kita buat ni dia ada banyak macam salur-salur kat dalam ni. Macam ni lah. Salur dekat dalam ni. Tekan dan salur. Bila salur ni dia adalah dinding dia kan. Dinding dia tu terdiri daripada tisu epithelium. Dan tisu epithelium tu asal tu nama dia apa dia? Sel germa primordium yang tadi tu. Dan jika kita buat keratan rentas ni pula ni, keratan rentas salur ni kat sini pula ni, keratan salur ni rentas jadi macam ni lah. Ini tadi ni. Dia ambil ni dalam ni nama salur dia ni sama salur kecil ni, nama dia seminiferous tubule. Tubul yang kecil ni. Dia buat cross section, potong dia macam ni. Ini tepi dia ni salur dia ni dia punya dinding dia ni buat daripada apa? Sel epithelium. Dan waktu tengok kat tengah-tengah ni, bila salur kat tengah ni kosong lah kan, macam kita belajar lah salur darah. Dalam dia ada darah. Okey, dalam seminiferous tubuh seminiferous ni dalamnya ada apa? Ni terhasilkan sperma terhasil masuk dalam ni. Kalau awak tengok ni ada banyak sel-sel ni yang kita tengok yang tadi ni, yang kita belajar tadi ni, yang mula tadi. Kan? Spermatogonium. Okey, mula tadi apa? Cikgu cakap apa? Sel germa primordium. Asalnya ialah dekat dinding ni tu ada sel germa primordium. Sel germa primordium ni lah akan menjalankan mitosis ni. Primordial germ cell ni dalam English Primordial germ cell ni akan menjalankan mitosis banyak-banyak kali menghasilkan spermatogonium. Spermatogonium pun juga akan bermitosis banyak-banyak kali. Dia mestilah mitosis. Kalau tak mitosis, dia jadi mitosis kan satu daripada dua. Kemudian sel ini akan menjalankan proses meiosis untuk menghasilkan sperma. Kalaulah sini tak bermitosis, asal satu, lama-lama habis lah. Sperma habis ke? Sampai kedua pun menghasilkan sperma lagi. So, primordial germ cell ni akan bermitosis menghasilkan spermatogonium. Spermatogonium mitosis lagi. Banyak-banyak kali sentiasa proses ni berlaku. Okey, ini spermatogonium asal ni adalah diploid. Kalau mitosis hasilkan apa? Diploid juga kan? Sebab mitosis menghasilkan sel yang sama dengan induk. So, ini tadi kita adalah spermatosid primer. Ni cikgu ambil gambar daripada internet. Dalam bahasa Inggeris lah Nama dia apa? Spermatosid primer. Spermatosid primer ni pula menjalankan proses meiosis 1. Menghasilkan spermatosid sekunder. Ini gambar. Ini apa yang berlaku dekat dalam testis ataupun lebih to be exact dalam seminiferous tubule. Okey. Kemudian dia menjalankan proses meiosis 2 menghasilkan spermatid. Ni. Ni semua dah once dah meiosis terus dah dapat haploid lah kan? Diploid terus dapat haploid. Ini meiosis 1 kemudian meiosis 2. Dapat spermatid, kemudian spermatid ini menjalankan proses pembezaan sel, differentiation menghasilkan sperma. So sperma masuk dalam ni
So dalam ini kita gambar ni tak apa jelas. So dalam ni banyak sperma kan? Dalam ni banyak sperma ni. Kemudian daripada sini dia pergi mana? Dia keluar, dia pergi sini. Entah pergi mana? Pergi ke melalui duktus sperma untuk nak dah ni kan. Wah, ni sini nampak ni. Untuk dikeluarkan. Yang berlaku meiosis tu dalam testis. Dan dalam testis tu ada apa? Seminiferous tubule. Dekat sini namanya epididymis. Ini dalam testis. Ni sebelum tu testis ni ada bekas je lah. Bekas dia nama scrotum kan. Itu belajar lu form 3 tu. Okay. So yang awak kena ingat ialah spermatogonia menghasilkan mitosis. Banyak kali mitosis menghasilkan spermatosid primer. Spermatosid primer ni lah yang akan menjalankan proses meiosis. Meiosis ada 2 peringkat. Meiosis 1, meiosis 2. Menghasilkan 4 spermatid. Dan spermatid ini mengalami proses pembezaan menghasilkan sperma yang haploid. Okay, so dah ready dah. Okay, dah hasil dah. Dah tahu dah bagaimana sperma terhasil. Okay. Sekarang kita nak tengok pula. Ini pun sama juga ni. Ini pun sama juga. Benda yang sama saja. Gambar aja berbeza-beza Yang penting awak kena tahu nama setiap struktur ni. Dan kena tahu struktur mana yang menjalankan proses meiosis. Iaitu spermatosid primer. Okey, sekarang kita tengok pula bagaimana ovum terhasil. Okey, ini keseluruhannya sistem pembiakan betina. Okey, ini organ-organ yang terlibat dalam sistem pembiakan lah. Okey, ada ovari, tube fallopian, uterus, cervix, vagina. Okey, ini organ. Semua sistem. Kan sistem pembiakan terbina daripada beberapa organ. Organ utamanya apa? Ovari, uterus, cervix, tube fallopian. Okey, yang berlaku proses apa nama dia? Oogenesis kat mana? Dalam ovari. Di sini adalah proses apa? Nanti kita akan tengoklah. Proses persenyawaan, proses penempelan. So, sistem pembiakan betina dekat dalam sini, dekat ovari ada banyak sel apa? Tisu apa? Tisu kan tempat je ni Tisu apa yang banyak? Dalam ovari, tisu apa banyak? Epithelium lah. Kalau uterus, tube fallopian, tisu apa ni? Tisu apa? Tisu apa? Tisu ada apa ni? Empat jenis kan? Epithelium. Apa lagi? Otot. Lagi? Saraf. Dengan penghubung. Semua pun ada. Yang utama di sini apa? Otot. Otot pula, otot jenis otot apa ni? Kat sini. Otot lah kan? Kalau selalu dengar kalau orang nak beranak tu kan, kontrak. Kan? Kataan kontrak tu juga awak dengar kan? Dah kontrak ni. Kontrak tu apa? Apa tisu yang boleh menjalankan proses contraction ataupun pengecutan? Tak ada yang lain lah Otot je. Otot apa pula? Otot 3 jenis kan? Otot licin, otot rangka dengan kardium. Ini definitely is not kardium lah sebab bukan jantung. Ini yang bentuk salur ni. Salur ni. Maka otot licin. Okey, ini pun otot licin. So, tisu utama yang bentuk sistem pembiakan otot dengan epithelium lah. Tisu penghubung pun ada banyak darah kan. Di sini pun ada banyak salur-salur darah. So, adalah tisu penghubung. Lepas tu, saraf ada tak? Rasa tak sakit? Kakak-kakak rasa sakit tak? Uterus. Kadang-kadang sakit kan? Period
pain lah macam-macam tu. Sakit tu ada lah. Ada rasa tu ada lah apa. Saraf kan? Tak ada lah gerak balas semua. Okey, ni sistem pembekakan betina. Okey, oogenesis. Konsepnya sama saja dengan spermatogenesis. Kalau tadi spermatogenesis mulanya dengan apa? Spermatogonium. Ataupun asalnya apa dah? Sel germa primordium. Oogonium pun sama juga. Asalnya sel sperma primordium, kemudian jadi oogonium. Lepas tu, ni proses apa? Ni. Kalau awak tengok ni gambarnya apa? Ni proses apa? Kita katakan perkembangan dia lah ya. Ataupun setengah tu dia kata mitosis kat sini. Tapi yang penting di sini 2N kekal 2N. So, kalau sama tu prosesnya apa? Mitosisnya ya, mitosis atau development sajalah. Okey. So, yang menjalankan proses meiosis adalah apa? Oocyte primer. Ataupun Englishnya primary oocyte. Lepas tu meiosis 1, pembahagian kromosom homolog. Ini ada 2 set kan? Satu set biru dan ada satu set merah. Tapi gambar yang ni tak macam tadi. Tadi ni nampak saiznya sama. Ya. Beguk, kekurangan iodin. Makan makanan yang tinggi iodin lah. Iodin lah. Kan kekurangan iodin, cara rawat ni iodin lah. Kenapa adik belajar tu pula? Okay. Tak apa. Okay, kita sambung. Ada iklan sekejap. Kan sekarang semua sibuk belajar daripada rumah. Anak cikgu 3 orang pun duk belajar daripada rumah. Tadi 2 orang ada kelas. Orang buat meet. Okey, kat mana kita sambung tadi kat mana? Sambung. Okey. Primary oocyte ataupun oocyte primer. 2N menjalankan proses meiosis 1. Ingat bila meiosis dia jadi apa? 2N jadi N. Meiosis 1. Okey, meiosis pertama pembahagian kromosom homolog. Bahagi 1 bahagi. Berpisah. Dapat 2 sel. Namanya oocyte sekunder. Kemudian mengalami proses meiosis 2. Dapat sorry. Balik. Pertama sekali tadi apa? Oocyte primer menjalankan proses meiosis, menghasilkan oocyte sekunder. Oocyte sekunder ni haploid. Kan? Haploid N, haploid. Dia akan menjalankan proses meiosis 2, menghasilkan oocyte. Oocyte. Dan oocyte ni, kemudian dia akan develop menjadi ovum. Tapi yang bezanya dengan spermatogenesis tadi ialah spermatogenesis 4 akan jadi sperma kan? Tetapi tidak bagi oogenesis. Tengok selepas meiosis 1 kan dapat 2 sel anak. 1 akan jadi jasad kutub ataupun Englishnya polar body. Polar body yang tadi ni dia meiosis juga. Meiosis 2 juga dapat polar body lagi. Yang tadi yang 1 ni dia meiosis kan dapat meiosis 2 pula dia akan dapat 2 lagi. 1 juga akan jadi polar body. Ni. So yang berkembang ni apa? Satu saja. Oogenesis menghasilkan hanya 1 ovum saja. Kalau macam daripada 1 sel induk ni. Kalau spermatogenesis
1 dapat 4. Semua pun develop dengan baik. Tapi bagi oogenesis hanya 1 sahaja akan jadi ovum, 3 akan jadi jasad kutub. Okey, over check dalam buku teks. So ini secara umumnya apa berlaku ni? Dia punya step-step dia. Sebenarnya yang berlaku dalam ovari nanti kita tengok. So kita tengok dulu. Female reproductive system, sistem pembiakan perempuan atau betina. Okey, ini kita nak tengok yang mana? Yang ni. Okey, ini apa? Ini adalah uterus. Ovari, ini tiup fallopian. Ini cervix. Cervix ni leher. Ingat cervix, cervical. Ingat tak cervical kita punya ni? Asalnya ada apa? Tulang apa nama? Vertebra ni. Vertebra cervix kan? Leher. Yang ini pun, ni pun ada kat leher kan? Nama dia cervix. Tak ada nama cervix. Kita panggil sama cervix. Lepas tu ini vagina. Sini apa ni? Ini pudi kencing. Urinary bladder. Ini urethra. Ini salur kencing. Ini apa? Ini salur pencernaan kita punya kolon usus besar lah. So ada 3 salur ni. Ini salur pencernaan. Ini vagina, salur juga untuk pembiakan. Ini untuk buang apa? Bahan kumuh air kencing kan. So sekarang kita nak tengok sini. Ini kedudukan yang sebenar lah dalam perempuan. Okey. So proses oogenesis tadi berlaku kat mana? Berlaku di dalam ovari. Okey, ni tengok ni gambar ovari Ovari. Dia lain sikit. Okay. Bagi orang perempuan ni, okey, cikgu besarkan ni orang perempuan ni sebenarnya, okey, kita balik ke sini. Dia dah banyak masa lahir, masa awak ni yang perempuan ni lahir, masa awak lahir ni awak dah ada banyak dah stok primary oocyte. Beratus ribu stok primary oocyte. Proses kat sini berlaku masa awak dalam uterus mak awak. Masa awak peringkat fetus, proses di sini berlaku. So sekarang keluar dah ada banyak primary oocyte. Dan primary oocyte ini akan mula menjalankan proses meiosis bila you reach puberty lah, bila awak akhir balik, barulah start first meiosis. Okey, ini tadi keratan memanjang bagi ovari. Ini sekali. Dalam kan kita mulakan tadi kat sini kan, tadi primary oocyte ni 2N kan? 2N ni. Dalam ovari ni dah ada stok dah primary oocyte. Banyak ni. Beratus ribu. Ni primary oocyte bagi perempuan. Okey, setiap bulan satu primary oocyte ni akan develop, akan menjalankan proses meiosis. Okey, kita perempuan ada 2 kan? Kiri kanan kan ovari. Okey. So, dia punya setiap bulan dia macam alternate. Bulan ni belah kanan, belah depan, belah kiri pula. Dia macam itulah. Ini cerita normal lah. Orang yang tanya cikgu yang abnormal ni kita cerita yang normal dulu. Nanti yang cerita yang normal nanti kita bincang dalam meet nanti. Okey. Lepas tu pula primary oocyte ni primary oocyte ni dia dikelilingi oleh sel-sel lain. Dalam dia ada oocyte primer. Sel-sel lain tu dia dikelilingi oleh sel dan membentuk satu jasad yang macam bulat macam ni. Namanya follicle primer ataupun primary follicle. So dalam primary follicle ni ada apa? Ada apa?
primary oocyte ataupun oocyte primer. Ingat nak jalankan meiosis ni apa? Yang menjalankan meiosis nanti primary oocyte saja. Follicle dia tak menjalankan meiosis. Follicle ni tengok bahagian merah luar-luar ni dia akan develop, dia akan jadi lebih berkembang, dia besar. Daripada primary follicle dia akan jadi secondary follicle, kemudian dia akan jadi follicle yang matang. Dalam ni adalah apa? Mula dengan primary oocyte, kemudian menjalankan proses meiosis. Setiap bulan melahirkan proses meiosis. Menjalankan proses meiosis. Menghasilkan oocyte sekunder. Nampak tak oocyte sekunder tu? So, bila dia meiosis, dia menghasilkan apa? Oocyte sekunder. Satu saja kan? Kan ada dia meiosis ada 2 peringkat. Meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 1 hasilkan 2 sel. Meiosis 2 hasilkan 4. Another 2 kan? Jadi 4 lah akhirnya. Tapi 3 jadi polar body kan? Satu saja yang akan develop. Okey. Dan bagi perempuan pula yang keluar yang setiap bulan yang ovulate yang mengalami ovulasi yang keluar daripada ovari ni pula adalah oocyte sekunder. Kan kita belajar oocyte sekunder akan menjalankan proses meiosis 2 menghasilkan oocyte kan? Yang jadi ovum. Tapi sebenarnya yang mengalami proses ovulasi adalah oocyte sekunder. Dan proses meiosis ini hanya complete apabila ada persenyawaan. Maksudnya jika sperma masuk, ada proses persenyawaan, sebenarnya barulah oocyte sekunder ini menjalankan proses meiosis 2 untuk menjadi ovum. Dan lepas jadi ovum, terus immediately jadi zygote lah. Sebab sperma dah masuk dia kan? Sperma bila masuk, sperma dah ada punya nukleus, dia bercantum, proses persenyawaan berlaku menghasilkan zygote. Tetapi secara umumnya, proses dia sama saja. Nama dia kalau awak tengok, mana cikgu ada ni. Okay, mana cikgu buat dia punya perbandingan spermatogenesis dengan nampak tu sama saja. Spermatogonium, oogonium ni diploid, spermatocyte primer, oocyte primer, diploid. Kemudian meiosis 2, ini menjalankan proses meiosis 1, ini dapat spermatogenesis, dapat secondary spermatocyte sekunder. Oogenesis dapat oocyte sekunder. Sama tak? Ini diploid, haploid. Tapi bezanya apa? Ini spermatid, lepas tu jadi sperma kan? Okey, spermatid 4 develop lah. Tapi bagi oogenesis 1 saja ovum. Ovum kan, telur egg ni ovum lah. Perempuan menghasilkan telur. Cikgu suruh cakap perempuan menghasilkan telur. Lelaki ada telur. Kita perempuan menghasilkan telur. So ingat telur tu nama lain sebenarnya ovum tu telur lah. Telur tu ovum lah. Orang Melayu sebut telur, tapi orang putih pun English pun egg lah, samalah telur kan. Biasa kita sebut. So nak nampak ni. Ni jelas spermatogenesis dengan oogenesis. Prosesnya secara umumnya sini. Yang secara detailnya sebenarnya apa yang berlaku yang cikgu cerita tadi. Okey, ini gambar beza-beza. Okey, ini yang tadi cikgu cerita tadi ni. Kalau yang tak apa jelas, ni kan tadi oocyte, primary oocyte. Primary oocyte dikelilingi oleh ini sel-sel epitelium ni yang kita namakan primary follicle.
Atau folikel primer. Maksudnya usaid primer dikelilingi berada di dalam folikel primer. Ni pun folikel ni mitosis lah ni mitosis lah ni banyak ni. Jadi daripada folikel primer jadi dia berkembang jadi folikel sekunder. Jadi secondary. Secondary usaid dalam folikel yang matang ataupun dalam folikel sekunder. Yang penting ni jasad ini semua nak melindungi apa? Ini je lah nak ni. Semua yang kita tengok ni yang bawa apa? Semua ciri-ciri yang dibawa yang jadi yang katalah inilah yang ovum yang jadi awak. Jadi daripada mak awak. Ni apa ciri yang dibawa oleh mak awak ni akan jadi awak nanti. Bila bersenyawa dengan sperma pula, tengok ciri apa sebenarnya, apa ciri awak yang keluar nanti ikut yang mana dominan yang mana resesi kan. Kita dah belajar bab pewarisan. Ni nak jaga ni. So dah okey, ini apa? Ini mature dah ni. Folikel yang dah mature dah ni. Ini complete. Cikgu cakap apa ni? Ni kan nampak tak tu? Bila sperma sampai, barulah apa? Pembahagian meiosis kedua ataupun meiosis 2 menjadi lengkap. Menghasilkan ovum. Dia kata second polar body ni kan kita kata dapat 2 kan. Sebab ini tadi primary oocyte menjadikan proses meiosis menghasilkan secondary oocyte. Satu jadi polar body, satu jadi secondary oocyte. Secondary oocyte ini apabila berlaku proses bila sperma datang, dia akan lengkapkan proses meiosis 2. So dia akan dapat 2 sel kan. Satu jadi ovum, kata fertilized oocyte. Fertilized oocyte ni apa? Oocyte yang disenyawakan ovum lah. Dan satu jadi polar body ataupun jasad kutub. Okey. Jelas ya? Ini berlaku dalam ovari. Ini pun benda yang sama saja. Ini cerita ovulasi. So, ini gambar lain pula. Sama saja. Ini apa? Stalk primary oocyte yang berada di dalam folikel primer. Dia dalam ni ada apa? Dalam ni ada oocyte primer dikelilingi oleh folikel primer. Ini dia punya ni. So ni dia punya development tadi. Okey. Sebenarnya development semua ni nanti kita cakap dia melibatkan hormon. Mula-mula hafal dulu nama-nama dia ya. Nanti kita tengok hormon-hormon pula. Okey. Jelas ya, ini pun gambar lain benda yang sama saja. Ini nampak tak ada dalam ovari ni banyaklah blood capillary, blood vessel. Sebab apa? Kenapa perlu ada blood vessel di sini? Sebab di sini adalah sel-sel yang hidup, aktif. Perlukan apa? Perlukan oksigen dengan nutrien lah. Terutama sekali lah untuk proses apa? Cellular respiration. Untuk menghasilkan tenaga. Kalau tak dapat bekalan oksigen, tak dapat bekalan nutrien, maka apa? Sel-sel akan mati. Okey. Ini adalah proses ovulasi ni. Oocyte yang keluar adalah oocyte sekunder. Ini pun gambar yang sama saja. Tengok mana-mana. Okey, ini sama juga. Ini kita tunjuk tadi. Okey, so itu dia proses spermatogenesis dengan oogenesis. Fahamkan betul-betul.
dan relate. Dia ada macam mula-mula cikgu tunjuk macam mana secara umum je. Secara umum saja nama dia. Kemudian relate kepada kat mana sebenarnya berlaku dekat dalam organ. Dah hasilkan sperma, ovum ataupun usid sekunder. Nanti kita tengoklah proses persenyawaan. Okey, kita stoplah dulu ya. Okey, nanti kita sambung part 2 pula. Okey, bye-bye. Stop sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ni tahu jot down. Yang mana tak faham terus tulis. Nanti bila kita buat meet nanti kita akan kita boleh tanya. Awak boleh tanya. Kita bincang balik. Lupa nak stop recording. Nanti stop recording.